Tahun 1 dan 4 akan rehat pada jam 9.30 pagi hingga jam 9.50 pagi. Bagi tahun 5 dan 6 pula, waktu rehat ialah jam 10 pagi hingga 10.20 pagi. Bagi sesi petang, tahun 2 dan tahun 3, waktu rehat ialah 3.30 petang hingga 3.50 petang. Murid hendaklah keluar dari kelas dengan senyap dan dalam keadaan beratur. Tutup suis lampu dan kipas dan kedua-dua pintu bilik darjah sebelum meninggalkannya. Hendaklah beratur untuk membeli makanan di kantin. Tidak membeli makanan dari penjaja di luar sekolah. Masa datang, waktu rehat dan waktu pulang. Selepas makan, semua pinggan, piring dan gelas hendaklah diletakkan ke dalam tempat yang dihaskan. Tidak boleh letak di meja kantin. Jika kita sentiasa menjaga kebersihan ini kawan-kawan, sekolah kita akan bersih, kantin kita juga akan ceria tanpa sampah sarap. Seterusnya, pada waktu makan, kita hendaklah makan dengan tertib. Pastikan sisa-sisa makanan tidak berterabur di atas meja dan lantai. Selepas makan, hendaklah berkumur mulut dan cuci tangan kita. Semua kertas pembalut makanan dan kotak minuman hendaklah dibuang ke dalam tong sampah ataupun bakul sampah yang disediakan oleh pihak sekolah dan pihak kantin. Tidak dibenarkan bermain dan berlari-lari di kantin. Murid-murid tidak dibenarkan bermain permainan seperti bola sepak, bola baling atau badminton pada masa rehat. Murid-murid hendaklah makan dan minum di kantin. Tidak dibenarkan di luar dan di kawasan kantin. Tidak dibenarkan tinggal di dalam kelas kecuali dengan kebenaran guru. Jika ada masalah dengan makanan atau minuman yang dibeli dari kantin, berhubunglah serta-merta dengan guru bertugas mingguan. Sekarang Lisa akan terangkan tentang penggunaan tandas. Murid tidak digalakkan pergi ke tandas semasa pengajaran sedang dijalankan, kecuali jika keadaan sangat perlu dengan menggunakan pas keluar secara bergilir-gilir. Murid-murid hendaklah pergi ke tandas pada masa sebelum sekolah bermula, pada masa rehat dan pada masa pulang. Tarikkan pam air tandas selepas digunakan. Tidak boleh membasuh kaki dan tidak boleh membasuh kaki dalam mangkuk tandas atau singki di dalam tandas. Murid-murid tidak boleh melukis atau menconteng pada dinding tandas. Murid-murid yang ditangkap berbuat demikian akan dikenakan tindakan oleh pihak sekolah. Seterusnya adalah tentang kelakuan. Murid-murid hendaklah berkelakuan baik setiap masa. Sentiasa menghormati guru besar, guru kanan, guru-guru dan pengawas sekolah. Tidak boleh mengambil alat-alat atau harta benda sekolah tanpa kebenaran. Tidak boleh membawa pulang harta benda sekolah. Tidak boleh bergaduh, mencuri, mengusik dan mengugut murid-murid lain. Hendaklah sentiasa jujur,
Serahkan barang yang dijumpai di kawasan sekolah kepada guru bertugas mingguan ataupun guru penolong kanan HAM. Tidak boleh merosakkan harta benda sekolah seperti cermin tingkap, kerusi dan lain-lain. Inilah sikap yang patut dilakukan oleh rakan-rakan kita. Yang pertama, kita mestilah sentiasa menghormati orang lain. Dan bukannya kita bergaduh atau mengejek kawan-kawan kita di sekolah. Kita mestilah sentiasa hormat kawan-kawan kita dan guru-guru kita. Barulah kita boleh jadi murid yang cemerlang. Baiklah kawan-kawan, Lisa teruskan lagi. Murid-murid hendaklah selalu mengikut arahan guru. Hendaklah sentiasa bersedia menolong guru-guru dan murid-murid yang memerlukan perhatian. Murid yang melakukan kesalahan akan dimasukkan nama ke dalam sistem SSOM. Perkara ni akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh guru disiplin ataupun penolong kanan hal ehwal murid. Seterusnya, Lisa teruskan dengan kebersihan. Murid-murid yang bertugas menjaga kebersihan setiap hari adalah bertanggungjawab untuk memantau dan menjaga kebersihan kelas mereka. Kita juga hendaklah menjaga kebersihan diri sendiri dengan membawa sapu tangan ke sekolah setiap hari. Kuku jari kaki dan tangan hendaklah sentiasa pendek. Jangan buang sampah dan kertas di merata-rata di kawasan sekolah. Tidak boleh mengotorkan dinding sekolah. Murid-murid tidak boleh menulis di papan putih di dalam kelas kecuali dengan kebenaran guru. Tidak dibenarkan memetik bunga dari pokok bunga yang ada di sekitar sekolah kita. Kawan-kawan, baik kita tengok pada gambar ini. Kita mestilah selalu tolong guru-guru kita. Okey, kadang-kadang penat guru-guru tu bawa buku yang berat. Biarlah kita menjadi seperti Superman yang sentiasa menolong orang lain. Baiklah kawan-kawan, seterusnya kita mestilah menjaga kebersihan kelas kita. Kita mesti sapu dan kemaskan kelas setiap hari. Susun meja dan kerusi, tutup lampu, kipas dan pintu serta tingkap sebelum keluar atau pulang. Rapatkan kerusi ke meja sebelum pulang setiap hari. Pengawas yang dilantik akan menolong guru menjaga kebersihan blok dan murid-murid perlu mematuhi arahan mereka. Seterusnya adalah tentang am. Am iaitu secara umum. Secara umumnya, murid-murid hendaklah berjalan di sebelah kiri, selalu di kaki lima, turun tangga dan semasa ke kantin. Jika berjalan beramai-ramai, hendaklah berjalan dalam barisan. Melaporkan kepada guru besar, guru penolong kanan, guru bertugas mingguan sekiranya ternampak sesuatu kecurian, kemalangan dan pergaduhan di kawasan sekolah. Ketuk pintu sebelum masuk ke kelas, pejabat atau hendak berjumpa dengan guru kelas atau guru besar. Mengucapkan ucapan Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat sejahtera kepada guru, pekerja sekolah dan juga kepada warga sekolah. Baiklah kawan-kawan, seterusnya kita membawa wang belanja ke sekolah, kita mestilah membawa secara secukupnya sahaja dan tidak melebihi RM5. Menjaga nama baik sekolah dan membuat sesuatu yang boleh membanggakan sekolah, ibu bapa dan negara. Laporkan sebarang kemalangan kepada guru kelas atau guru bertugas. Murid perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak sekolah jika ada pelawat
semasa pembelajaran sedang berlaku. Segala kemudahan awam yang rosak akibat kecuaian atau perbuatan pelajar secara sengaja perlulah diganti. Pengawas. Pengawas adalah dilantik dari pihak sekolah. Pengawas adalah bertanggungjawab untuk memastikan setiap peraturan sekolah diikuti dan dipatuhi oleh semua murid. Pengawas berhak menegur dan memberi arahan kepada yang sesuai kepada murid-murid. Menentang atau ingkar kepada arahan pengawas adalah melanggar disiplin sekolah. Baiklah kawan-kawan, seterusnya Lisa akan terangkan tentang penggunaan surau atau bilik sembahyang. Murid-murid yang hendak mengerjakan ibadah sembahyang sahaja yang akan dibenarkan ke surau. Murid-murid tidak boleh rehat atau tidur dalam bilik sembahyang ataupun surau ini. Harta-harta yang terdapat dalam bilik sembahyang tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru agama. Murid-murid hendaklah menggunakan pas solat untuk solat di surau. Seterusnya ialah tentang penggunaan pusat sumber ataupun biasanya kita sebut perpustakaan. Murid-murid dikendaki berbaris semasa pergi dan balik dari pusat sumber sekolah. Murid-murid tidak dibenarkan membuat bising di dalam bilik pusat sumber sekolah ataupun perpustakaan ini. Seterusnya, murid-murid tidak dibenarkan makan atau minum ataupun mengganggu murid lain semasa berada di dalam perpustakaan. Buku yang dibaca hendaklah diletakkan di tempat asal yang diambil. Susun kerusi yang telah digunakan. Murid-murid dilarang mengoyak, mengotori atau menconteng buku dan majalah dalam perpustakaan. Murid-murid mesti mengikut segala arahan yang diberikan oleh pengawas perpustakaan. Buku-buku yang dipinjam hendaklah dipulangkan sebelum tamat tempoh meminjam. Buku-buku yang hilang atau rosak hendaklah diganti. Murid-murid hendaklah memakai pakaian seragam sekolah apabila berada di pusat sumber sekolah. Arahan-arahan di atas termasuk adalah arahan untuk bilik-bilik komputer, bilik aktiviti co-curriculum, bilik agama serta bilik khas yang lain. Seterusnya adalah tentang stor sukan. Guru-guru dan murid yang bertugas mengambil alat-alat sukan sahaja yang dibenarkan untuk masuk dan menuliskan nama, tarikh, alat yang diambil dan kelas serta jumlah alat yang hendak digunakan. Segala peralatan yang diambil atau digunakan hendaklah disimpan semula di tempat asalnya. Kunci stor sukan hendaklah disimpan di pejabat setiap kali selepas pintu dikunci. Murid-murid yang dengan sengaja merosakkan atau mencuri peralatan sukan akan didenda mengikut nilai peralatan tersebut. Peralatan yang kotor seperti bola, kayu hoki dan lain-lain hendaklah dibersihkan serta dikeringkan terlebih dahulu sebelum menyimpannya semula di tempat yang telah dihaskan. Tilam dan peralatan lain yang mudah rosak hendaklah digunakan dengan cermat. Misalnya, tilam gimnastik tidak seharusnya diletakkan di kawasan yang basah dan kotor. Hanya 2 orang murid dengan kebenaran seorang guru sahaja yang boleh berada di dalam stor sukan pada masa-masa tertentu dengan guru yang bertugas. Kebersihan stor sukan adalah tanggungjawab kita bersama. Terima kasih Lisa dan juga Didi. Untuk bahagian keselamatan ni, biarlah Cikgu Nana yang terangkan. Okey, untuk keselamatan, pertama, keselamatan dalam kawasan sekolah. Okey,
Murid-murid tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah sewaktu persekolahan tanpa kebenaran. Murid yang ingin meninggalkan sekolah pada waktu persekolahan atas sebab-sebab yang mustahak mestilah mendapatkan kebenaran guru penolong kanan atau guru bertugas dengan mencatat nama di dalam buku khas yang telah disediakan di pejabat. Murid yang memerlukan pemeriksaan rawatan doktor hendaklah mengambil borang rawatan dari pejabat sekolah dan mengisinya untuk ditandatangani oleh guru besar, guru penolong kanan dan catat nama dalam buku keluar kawasan sekolah. Murid-murid tidak dibenarkan menemui atau bercakap dengan orang luar atau pelawat termasuk ibu bapa, penjaga semasa waktu belajar kecuali dengan kebenaran guru besar ataupun guru penolong kanan. Jadi undang-undang sangatlah ketat di sekolah kita demi menjaga keselamatan kamu. Baik, seterusnya, tidak seorang pun dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dengan sesiapa pun termasuk ibu bapa, penjaga tanpa kebenaran bertulis daripada guru besar atau guru penolong kanan. Jika didapati orang luar yang boleh disyaki di dalam kawasan sekolah, hendaklah dilaporkan dengan kadar segera kepada guru bertugas, guru penolong kanan ataupun guru besar. Dan sebarang kemalangan yang berlaku dalam kawasan sekolah mestilah diberitahu dengan segera kepada guru yang bertugas. Hanya pintu pagar utama sahaja yang akan dibuka selepas pukul 7.30 pagi. Segala urusan selepas itu hendaklah melalui pengawal keselamatan di sekolah. Pintu pagar belakang dan pintu pagar kuartus akan dibuka pada jam 12 tengah hari dan akan ditutup semula pada jam 2 petang. Seterusnya adalah tentang kebakaran. Sesiapa sahaja yang mengetahui berlakunya kebakaran di bangunan sekolah hendaklah melaporkan segera kepada pengawas atau guru bertugas atau terus kepada pentadbir ataupun kepada guru besar. Loceng kebakaran akan dibunyikan secara berpanjangan. Murid-murid mestilah keluar daripada bangunan sekolah atau dari bilik-bilik darjah dengan pantas dan senyap mengikut arahan yang diberikan oleh guru. Murid yang tidak ada di dalam kelas hendaklah pergi terus ke tempat berkumpul dan laporkan diri kepada guru yang bertugas. Guru kelas hendaklah mengambil buku kedatangan dan membuat panggilan nama murid-murid dengan serta-merta. Ahli Persatuan Bulan Sabit Merah, pengakap dan tunas puteri dikehendaki bertindak segera untuk memberi pertolongan jika berlaku apa-apa juga kemalangan. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi. Baik, seterusnya ialah barang larangan. Murid tidak dibenarkan membawa barang mainan, senjata tajam, vape, rokok, pemetik api, barang perhiasan, bahan-bahan lucah, jam digital, telefon bimbit, radio Walkman, komputer riba, kamera, bahan letupan dan bahan-bahan lain yang dianggap tidak perlu dan membahayakan keselamatan murid. Barang-barang larangan yang dirampas oleh pihak sekolah tidak akan dipulangkan kembali kepada murid. Seterusnya ialah kawasan larangan. Kawasan-kawasan berikut adalah menjadi kawasan larangan kecuali mendapat kebenaran. Semasa rehat, bilik darjah, makmal dan kawasan pejabat. Sepanjang waktu persekolahan, tempat letak kereta, guru, kawasan pejabat, bilik guru, bilik peperiksaan, dewan kawasan taman sains, kolam ikan, tangki air,
stor-stor sekolah serta kawasan-kawasan yang boleh membahayakan murid-murid. Semasa pembelajaran berjalan, kantin yang disebutkan ini adalah kawasan-kawasan larangan berserta masanya. Perkara yang terakhir untuk cikgu terangkan ialah keluar dari kawasan sekolah. Murid-murid adalah dilarang keluar dari kawasan sekolah kecuali dengan mendapat kebenaran daripada pihak sekolah. Murid yang keluar tanpa pas, keluar awal sebelum loceng berbunyi, tidak mengikuti kelas pendidikan jasmani dan meraya-raya di kawasan sekolah tanpa tujuan adalah dianggap sebagai ponteng kelas. Murid yang keluar untuk rawatan ke klinik atau hospital hendaklah mendapat kebenaran daripada GPKM, guru bertugas serta mengisi borang kebenaran keluar di pejabat sekolah. Jika kita dalam keadaan kecemasan, seperti abang yang di dalam video ini, jadi janganlah terus berlari ke tandas. Sebaiknya beritahu dulu kepada guru yang ada di dalam kelas. Kalau berlari-lari macam ni, nanti jatuh susah pula kan. Okeylah. Setakat ini sahaja dahulu. Cikgu ucapkan terima kasih. Jumpa lagi. Selamat belajar dengan seronoknya di SK Section 17. Bye. Terima kasih.